Ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta kita mendapat barakah manfaat daripada nasihatnya yang mulia insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat, dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat ataupun di dalam kubur nanti. Di dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12 kata Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah, yang bermaksud, wahai Tuhan, kami telah melihat dengan mata kami dan kami telah mendengar segala peringatan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, untuk aku ataupun untuk kami beramal dengan amal yang salih. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru saja datang daripada sana? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan ada dua kelompok manusia yang disebut. Pertama, di sana ada orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian dikategorikan pula di sana ada orang yang beramal tetapi dalam keadaan dia beramal tanpa memiliki pengetahuan. Maka ilmu tanpa amalan, kata Imam Ghazali, adalah perbuatan yang gila. Seseorang yang memiliki sesuatu ilmu untuk mengelakkan diri daripada terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan, terjatuh dalam lembah azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak menggunakan ilmu tersebut untuk menyelamatkan diri dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang gila. Bukan sahaja di dalam urusan agama, bahkan dalam urusan dunia. Orang yang berilmu dan dia tahu cara menggunakan sesuatu perkara untuk dia mencapai ataupun untuk dia sampai kepada sesuatu tempat, maka dia tidak menggunakan apa yang ada padanya, maka ia adalah satu perbuatan yang gila. Sebagai contoh, kita nak datang kuliah duha hari ini, rumah kita jauh, rumah kita dekat belakang kuis, duduk belakang kuis, nak mari kuliah duha kat sini. Kita pun ada lesen, pun ada pandai bawa kereta kita pun okey, road tax hidup, insurans pun hidup, nombor plate pun okey, tak ada masalah, tinta pun okey, tak ada apa masalah, kereta kita hidup. Cuma kita nak datang kuliah duha, kita tak guna kereta kita tolak je. Daripada kuis tu kita tolak. Kalau jalan kaki boleh tahan, ni jalan sambil tolak kereta. Lalu ada member kita tegur, nak pergi mana tu kak? Kita kata nak beli kuliah duha. Nak. Habis tolak kereta mati ke? Tak, saja hari ni. Dah, saja nak tolak kereta, tak ada apa masalah pun saja. Orang pun terus belah, ni gila punya orang ni. Tak boleh tegur lah. Jadi maknanya seseorang yang memiliki ilmu, dia tahu cara menggunakan perkara tersebut, tapi dia tidak menggunakan perkara tersebut, itu hanya orang yang gila. Jadi begitulah seorang yang mengetahui hakikat solat itu wajib, dan orang yang meninggalkan sembahyang itu mendapat murka daripada Allah, lalu dia tidak beramal dengan sembahyang, maka ini orang yang gila. Seperti mana orang yang tahu kewajipan menutup aurat itu wajib, ya dia tahu itu wajib, tapi sebab apa tak tutup aurat? Dia kata saja, malah. Maka ini orang yang gila, kerana dia tahu perkara tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di dalam konteks ilmu tanpa amal ini, orang yang memiliki ilmu tanpa amal, maka ini adalah dibangsakan dengan bangsa Yahudi. Yahudi memiliki ilmu tentang Nabi-Nabi. Yahudi mengenali Rasul akhir zaman lebih daripada dia mengenali ciri-ciri anak mereka sendiri. Kerana anak mereka pun tidak diberitahu di dalam kitab bagaimana sifat-sifat ciri-ciri anak-anak mereka.
tetapi sifat dan ciri-ciri Nabi akhir zaman diberitahu di dalam kitab. Maka sebab itu mereka mengenali Rasul akhir zaman, Nabi Allah Muhammad yang akan dilahirkan, itu mereka kenal. Tetapi Yahudi memalingkan muka mereka daripada jalan kebenaran. Maka ini yang disebut di dalam Al-Quran Al-Maghdubi alaihim, mereka yang diberikan petunjuk lalu mereka berpaling daripada petunjuk, yaitu yang dibangsakan dengan bangsa Yahudi. Mereka yang diberikan pengetahuan kitab tetapi mereka berpaling daripada pengetahuannya. Maka ada pun mereka yang sesat dibangsakan ad-dallin. Di dalam surah Fatihah yang kita baca itu ada 3 golongan. Siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang Allah beri nikmat, yang Allah beri petunjuk. Siapa dia? Mereka ada ilmu dan beramal dengan dia. Para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ini mereka yang ada ilmu dan beramal dengan dia. Kemudian al-maghdubi alaihim, dalam surah Fatihah kita baca. Al-maghdubi alaihim ini mereka yang ada petunjuk tapi berpaling daripada petunjuk. Iaitu mereka ada ilmu tapi tidak beramal. Siapa dia? Kata ulama, dia khususkan seperti iaitu Yahudi. Kemudian waladhdallin, iaitu mereka yang memang sesat dah. Daripada awal mereka tidak ada pengetahuan yang sebenar. Mereka hidup dalam kesesatan. Maka orang ini ialah iaitu puak Nasrani. Puak Nasrani adalah mereka yang tersesat, bersimpang daripada jalan kebenaran. Maka kata ulama, beramal dengan ilmu itu ada yang kalau kita ada ilmu, kita tinggalkan untuk beramal boleh menyebabkan kita kafir. Ada ilmu, kalau kita tinggalkan, kita tak beramal boleh jatuh kafir. Ada ilmu, kalau kita tidak buat boleh jatuh ke lembah maksiat. Ada ilmu yang kalau kita tak buat maka makruh. Jadi maka dengan sebab itu ada juga yang apabila kita tahu memang kita kena tinggalkan. Maka bagaimana pembahagian ilmu tersebut? Baik, kita pergi kepada ilmu yang kalau kita tahu, kalau kita tak beramal maka akan menjadi dosa besar kepada kita, bahkan boleh merosakkan akidah kita. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, kita mengaji tentang keesaan Allah, hanya Allah yang saja berhak disembah. Maka bila seseorang itu dia dah tahu Allah itu berhak disembah, dia tahu, tapi dia tetap berbuat syirik kepada Allah, dia tetap berbuat syirik, dia meninggalkan pengetahuannya dengan sengaja. Dia lain dengan orang buat orang sembah berhala dalam keadaan memang dia tak tahu, itu memang itu lain. Ni dia dah tahu hanya Allah yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah. Maka ilmunya itu maka menyebabkan dia jatuh syirik dan jatuh kafir, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, rosak akidah dia. Kemudian yang kedua, di sana ada orang yang dia tahu tapi dia buat juga, yang jatuh dalam kategori maksiat, tidaklah sampai ke tahap kafir. Sebagai contoh, dia tahu bahawa arak ni haram. Bukan setakat haram dijual, haram dibeli, haram diminum, haram diminta untuk dibelikan, haram untuk kita ambil upah ke atas arak ini, bahkan haram juga kita ini menuangkan arak sekalipun haram. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi SAW bahawa Allah melaknat 10 golongan yang berkaitan dengan arak. Pertama, yang memerahnya, orang yang perah anggur, maka haram juga. Yang bekerja di ladang anggur, dia tukang perah, dia kata, Ustaz, saya tak terlibat dengan buat arak, saya tukang perah anggur, tapi dia tahu perahan itu adalah untuk buat arak, maka ini golongan yang dilaknat. Kalau hari ini kilang lah, maknanya kalau dulu perah, sekarang ni pakai kilang. Yang kedua, yang minta diperahkan untuknya, yang ambil komisen untuk dibuat, dia ni orang tengah ambil, pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meminumnya, kemudian yang tolong bawanya sekali. Yang tolong bawa termasuklah kerja driver lori arak, bawa lori kasbot, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kerja apalah, kerja-kerja tolong bawa rana tolong bawa arak. Ni satu cabaran lah untuk orang yang kerja tolong bawa makanan. Kalau dekat Selangor ni memang ada. Kalau dekat Terengganu, dekat Kelantan susah.
Dah. Pasal sahabat-sahabat kita pun ada yang kerja Grab, yang kerja food panda, memang payah nak dapat order-order. Bahkan ada lah. Lokal tak ada tahu ke Ustaz kalau yang kerja food panda sebab tak biasa kan? Kalau kata macam dia nak ambil order tu, ada yang tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu pun, ada yang tak tahu, tapi ada yang tahu. Tapi ada di kalangan mereka ni yang cari rezeki. Di kalangan mereka ni, baru ni saya jumpa lah seorang ni, memang dia ni orang yang bagus. Dia kerja dengan Grab. Dia bagus dia kalau bila customer tempah satu-satu makanan, dia pesan, dia kata, "Kak, lepas ni jangan beli lagi sebab saya dengar kedai ni tak elok barang-barang yang diguna ni." Tapi kalau melibatkan yang jelas haram, maka dia tak ambil. Dia terpaksa tak ambil. Bahkan ada yang kata kena ambil juga Ustaz, tak boleh nanti susah. Pasal apa nanti orang buat report dan sebagainya. Itu terpulang pada masing-masing. Maka dengan sebab itu, tetapi hakikat yang tukang bawa pun itulah keterlibatannya itu adalah haram. Yang tukang bawa pun haram, yang tukang minta dihantar pun haram. Kata Nabi, yang tukang jual pun haram, yang makan komisen pun haram, yang membelinya pun haram, yang minta dibelikannya pun haram. Ini nak disebut. Dia tahu benda ni, maka dia buat juga, jatuh dalam dosa. Macam kita tahulah wajib sembahyang, wajib. Lepas tu pasal apa tak sembahyang, saja-saja tak nak sembahyang, maka dia berdosa besar. Mana ada ilmu yang kalau kita tahu, kita tinggalkan dapat dosa. Jadi maka ilmu yang wajib, ilmu yang berkenaan dengan ibadat wajib kita beramal. Kalau kita tinggal dosa. Ilmu yang berkaitan dengan ibadat sunat kita beramal. Kalau tak buat tak ada masalah. Ilmu tentang apa, kita tentang benda sunat. Contoh kita tahu baca kunut ni sunat, maka kita tinggalkan baca kunut, tak ada masalah, sah sembahyang subuh kita. Itulah nak terkencing pula pagi tadi, contohlah. Rasa nak cepat, nak sudah cepat. Jadi ataupun jadi kita ni suka tahan kentut. Sembahyang nak terkentut pula. Masuk rakaat kedua nak cepat sudah, kita pun skip saja kunut. Kita tahu kunut ni sunat, maka kita tak buat, tinggalkan, maka sah sembahyang kita, tak dapat apa sunat kunut. Jadi itulah yang maknanya di sana ada ilmu yang kalau kita tinggalkan, kita tahu benda tu sunat, kita tinggalkan, tidak ada masalah, tak ada apa. Jadi maka dengan sebab itu, maka dia bergantung kepada ilmu apa yang kita tahu. Ilmu apa yang kita tahu, tahap ilmu itu sama ada wajib, sunat ataupun ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh. Jadi maka dengan sebab itu, beramal dengan ilmu ini adalah sebahagian ataupun jalan orang yang berada di atas ihdinas siratal mustaqim, yang kita selalu berminta pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan yang benar, jalan orang yang lurus, iaitu jalan mereka yang beramal dengan ilmu pengetahuan. Sebab apa kita kena beramal dengan ilmu? Kerana ilmu ni dia akan bela kita di hadapan Allah. Sebab tu kita kena beramal. Rakaat yang kita sempat dirikan ini akan menjadi hujah di hadapan Allah. Bukan ilmu tentang sembahyang, tetapi sembahyang itu sendiri akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Bukan ilmu tentang puasa yang akan menjadi pembela kita, tetapi puasa yang kita dirikan itu yang akan menjadi pembela kita. Berarti amalan itu akan menjadi pembela kita. Termasuklah Quran, bukan kerana kita ni pandai baca Quran akan jadi bela kita, tapi kita baca Quran itu, bacaan Al-Quran itu akan menjadi pembela kita. Termasuklah amalan selawat. Orang ramai boleh selawat, tapi tidak beramal dengan selawat. Maksud beramal ni, bersungguh dia dalam berselawat. Bersungguh dia, lepas dia tahu dia bersungguh dalam berselawat, maka selawat itu datang kepadanya di selepas kematiannya dalam berupa makhluk. Selawat ni datang, bukan Rasulullah. Selawat itu sendiri datang untuk memberi pertolongan kepada orang yang berselawat. Jadi berarti amalan itu akan datang pada kita. Amalan itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhenti amalan itu menjadi pembela kita. Bahkan di akhirat kelak, salah satu soalan yang akan ditanya oleh Allah kepada setiap hamba-Nya, maka akan ditanya wa an ilmih madza amila fi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Allah tanya
ilmu sama ada kita beramal ataupun tidak. Maka sebab itu ilmu kita akan ditanya. Bukan sahaja ilmu kita akan dipertanggungjawabkan, tetapi kebodohan kita terhadap agama pun akan dipertanggungjawabkan. Kita jangan rasa kalau macam tu, Ustaz, tak nak mengaji, nanti banyak mengaji, banyak kena tanya lah. Tak, kebodohan kita pada agama pun Allah salah soal juga. Aku bagi 60 tahun hidup, takkan tak belajar pun. Takkan duk layan TikTok je, ataupun duk layan drama Indo dia mentang-mentang. Yang tu ada masa, mengaji tak ada masa, pun dipersoal di hadapan Allah. Kita tak ada masa mengaji pun kena tanya. Mengaji tak beramal pun Allah Ta'ala tanya, beramal ke tidak dengan ilmu kita. Jadi maka dengan sebab itu, maka ini amanah kita. Apabila kita hidup di dunia, amanah mencari ilmu dan amanah beramal dengan ilmu tersebut. Lalu kemudian di dalam satu riwayat, bagaimana kesan orang yang alim, yang berilmu tapi tak beramal. Kalau dia ustaz, dia terguru, dia orang yang beri nasihat, lagilah berat dia punya tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebut, Nabi SAW pernah bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang kemudian dilempar ke dalam neraka sehingga isi perutnya terburai. Keluar isi perutnya sehingga dia berputar-putar sebagaimana keldai yang menggerakkan penggilingan. Kita tengok mereka orang Arab dulu, dia nak nak giling, nak bagi tempat giling tu bergerak, maka dia ikat pada keldai. Maka keldai itulah berpusing putar tempat penggilingan. Begitulah keadaan orang yang perutnya terburai tadi, dia keliling isi perut dia tadi. Lalu kemudian sehinggalah dia berputar-putar, lalu penghuni neraka pun datang berkerumun kepada. Penghuni neraka ni datang, duduk tengok ni pelik sangat ni, kami kena seksa juga, ni lagi seksa lagi ni. Lalu kemudian mereka pun bertanya, wahai si fulan, apa yang telah terjadi kepada kamu? Bukankah kamu ke dulu yang ustaz mengajar bulan Duha dulu hari itu? Wa'iyyazubillah. Kan kamu ke yang dia mengajar kuliah maghrib hari itu? Bukan ustaz ke ni? Jadi maka dengan sebab itu, bukankah kamu yang menyuruh kami buat baik hari itu? Kamu yang larang kami buat maksiat. Lalu dia pun menjawab, dahulu aku yang memerintahkan kalian berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakan. Aku perintah untuk kalian meninggalkan kemungkaran, tetapi sedangkan aku melakukannya. Maknanya dia ada ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi sebab itu, orang yang ada ilmu, lagi besar ilmu, kalau dia beramal, lagi mulia dia. Lagi besar ilmu, kalau dia tak beramal, lagi berat siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jadi hakim ni orang berilmu. Nak jadi hakim, orang berilmu. Tapi hakim ni ada 3 kelompok hakim. Nabi SAW menyebut al-qudah thalathatun. Para qadi itu ada 3 golongan. Wahidun fil jannah wathnani fin nar. 1 golongan masuk syurga, 2 baki lagi masuk neraka, kata Nabi. Ni hakim-hakim, orang yang memutuskan sesuatu hukuman. Mereka 1 golongan boleh masuk syurga, 2 golongan lagi, kata Nabi, masuk neraka. Fa ammal ladzi fil jannah farajulun 'arafa al-haqqa faqada bih. Mereka yang masuk syurga, qadi yang duduk dalam syurga, dia tahu kebenaran lalu dia hukum dengan kebenaran. Dia tahu apa yang benar, dia hukum benda yang benar. Kemudian kata Nabi lagi, wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Kemudian hakim yang kedua, qadi yang tahu kebenaran lalu dia menzalimi dalam menghukum, maka dia di dalam neraka. Dia tahu kebenaran, maka dia menghukum dengan kebatilan. Dia tahu benda yang benar, dia tahu keadaan yang sebenar, tapi kerana sebab dirasuah, disogok, kerana sebab takut pada makhluk, takut pada orang, takut pada pemerintah, lalu kemudian dia tidak berhukum dengan benar. Dia tahu orang dia salah, maka dia tutup kes. Mudah kan? Dia tutup kes lah, supaya tidak dibicarakan, supaya orang ini tidak terhukum. Maka qadi ini Nabi jamin dia dalam neraka Allah. Kemudian kata Nabi lagi, wa rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Qadi yang ketiga yang masuk neraka juga, yang menghukum manusia dalam keadaan jahil, dia juga dalam neraka.
qadi tapi jahil, bodoh, menghukum dalam keadaan jahil. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan kepada kita betapa besar amanah bagi orang yang mengetahui. Besar amanah. Nak jadi hakim ni bukan seberangan. Dia bukan saja kena tahu tentang agama, tapi kena tahu tentang hukum hakam, tahu tentang perundangan dan sebagainya. Jadi mereka orang yang mengetahui. Termasuklah kalau dia jadi peguam, kalau dia bela orang yang memang dia tahu salah, dia tak payah ambil kes. Tapi ada orang yang jadi peguam yang tidak berkisah tentang dosa dan pahala. Jadi ambil semua kes dia sapu ambil. Yang salah pun dia sapu, yang penting bayarnya mahal, yang penting bayarannya masuk. Maka dengan sebab itu orang yang mempertahankan kebatilan pun walaupun dia tahu itu benda batil, maka dia tetap mendapat saham kebatilan tersebut. Jadi maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang tahu tentang kitab. Mereka di kalangan bangsa Yahudi. Dan mereka ini sengaja melakukan kemungkaran dengan pengetahuan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka ubah hukum hakam Allah. Kitab Taurat mereka ubah. Ini kitab Taurat hari ini, kitab Injil, kitab Taurat itu telah diubah oleh mereka. Kitab Injil Taurat yang asal adalah tidak mensyirikkan Allah. Tidak bertentangan langsung dengan Al-Quran dan hadis. Itu kitab Taurat, Injil, Zabur yang asal. Adapun yang ada hari ini yang dia orang kata kitab Taurat itu telah diubah ikut selera nafsu masing-masing. Jadi maka dengan sebab itu Allah memberi ancaman kepada orang yang tahu tetapi dia menyembunyikan kebenaran. Maka orang ini Allah celakakan di dalam satu ayat dengan 3 kali kecelakaan. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-79. Boleh balik Quran surah Baqarah ayat 79, kita akan jumpa Allah sebut satu ayat 3 kali celaka. Allah celaka kepada Abu Lahab satu ayat sekali, tabat yada abi lahabi wa tab, untuk satu ayat sekali celaka. Tapi untuk ahli kitab ni, orang yang tahu kebenaran dicelakakan sampai 3 kali dalam satu ayat. Apa kata Allah? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah, kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu dia berkata hadza min indillah, ini datang daripada Allah. Dia tulis hukum sendiri, dia tulis ilmu dia sendiri, maka dia kata ini datang daripada Allah, ini wahyu daripada Allah, hukum ni datang daripada Allah. Maka Allah Ta'ala kata celaka orang yang buat kerja macam ni. Lalu kemudian tujuan apa dia buat macam tu? Liyashtaru bihi thamanan qalila, adalah untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Kerana duit, kerana nak keuntungan dunia. Sebab tu dulu pernah ada viral satu kes, dibayar untuk ubah surah Al-Ikhlas. Dibayar untuk ubah Al-Quran, tapi Quran yang Allah Ta'ala jaga. Bagaimana dia mendapatkan upah untuk dia ubah sikit saja ayat Quran? Tujuannya tak boleh, sebab Quran yang Allah Ta'ala jaga. Tapi ada orang yang sanggup melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Kerana untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit-sikit. Termasuklah kalau dia ni orang yang mengeluarkan hukum, lalu ataupun dia ni orang besar agama, mufti sesuatu negeri, maka dia menyembunyikan kebenaran, dia yang menyokong kezaliman, dia yang menutup kebenaran, maka orang ini termasuk di kalangan orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah Taala lagi, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun. Sekali lagi Allah ulang, kecelakaan besarlah apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala ulang kali kedua, celaka apa yang mereka tulis, celaka apa yang mereka buat. Jadi 3 kali celaka dalam satu ayat. Sebab kenapa? Kerana yang buat kerja ni adalah orang yang berilmu, orang alim, yang dia ni sepatutnya bercerita tentang kebenaran, tetapi dia yang memisaukan umat daripada mengetahui kebenaran. Dia puak-puak Yahudi ni, ahli kitab. Sebab apa? Dia tak nak masuk Islam, walaupun dia tahu Islam ni agama yang benar.
Sebab paling utama, dia takut hilang pengaruh. Sebab di dalam agama, padri ataupun dia ni sebagai ahli kitab, dia disanjung-sanjung. Dia takut hilang pengaruh tersebut. Lalu kemudian di kalangan padri ini ada yang menggunakan kedudukan dia untuk nafsu dia. Sebab tu ada kes-kes seksual, gangguan seksual di kalangan padri-padri yang tidak didedahkan. Sebab dia tak nak buat kerja-kerja yang tak elok. Maka sebab itu dia tak nak terima Islam ni, kerana Islam ni tak selari dengan nafsu. Jadi maka dengan sebab itu di kalangan mereka sanggup menyembunyi, bersembunyi di sebalik kebatilan. Tak apalah duduk di dalam kebatilan, walaupun mereka tahu yang mereka ni sesat, mereka tahu yang mereka ni salah. Jadi maka dengan sebab itu Allah memberikan peringatan ini, semuanya kerana berilmu tapi tidak beramal. Sebab itu kita ni pokok mana pun kena beramal dengan apa yang kita tahu. Tak boleh amal sekaligus banyak-banyak. Amal dulu yang wajib-wajib, sempurnakan ilmu kita yang wajib dan beramal, kemudian tambah amalan sunat, istiqamah, tambah sikit lagi istiqamah, tambah sikit lagi usaha untuk beramal. Itu yang kita kena minta doa pada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian golongan yang kedua, kata Imam Ghazali, di sana ada orang yang beramal tanpa ilmu, dan amal tanpa ilmu itu pula adalah sia-sia. Ada orang di sana dia beramal, tetapi beramal dalam keadaan tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu menyebabkan amalannya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu seseorang yang beramal dalam keadaan jahil, maka menyebabkan amalannya itu mungkin diterima, mungkin tak diterima. Mungkin diterima, mungkin tak diterima. Itu kalau betul, tetapi biasanya amalan tanpa ilmu ni memang tak betul. Dia macam kita buat rumah ni. Kita buat rumah ikat bata. Kalau ada ilmu, tak ada ilmu, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Mungkin kukuh, mungkin tak kukuh. Itu kedua. Samalah juga dengan orang yang semayang dalam keadaan dia ikut-ikut orang. Mungkin betul. Mungkin betul. Contohlah. Tetapi walaupun begitu, selagi mana apa yang diamalkan itu ada di dalam salah satu mazhab, maka jangan kita cepat hukum. Maknanya ni Allah tak terima semua dah ibadat kita. Yang contohlah, dia sepasang suami isteri, tiap-tiap kali nak pergi semayang, nak pergi masjid, nak pergi surau, dalam keadaan dia ada wuduk, selalu dia pegang tangan orang, sentiasa sweet orang kata. Pegang tangan, datang surau arwah kita selalu dia pegang tangan. Datang-datang terus semayang, tak ambil wuduk balik. Lepas dia ingat tak apa kot. Pasal tak ada nafsu apa, saja pegang. Memang sentiasa bersemuk hidup dia. Hidup dalam keadaan. Jadi tiap-tiap hari begitulah, pergi surau pegang tangan, pergi surau balik surau pegang tangan. Dalam keadaan berwuduk. Lalu ustaz pun sebut dalam kuliah, ustaz kata sentuh laki bini pun batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Sudah dah ustaz lagu mana ustaz, 15 tahun dah saya pegang tangan suami. 15 tahun nak semayang pegang tangan suami, nak ganti semua ke 15 tahun? Tak apa, dalam mazhab lain, dalam mazhab Maliki boleh terima lagi. Moga-moga Allah Ta'ala terima. Maknanya kalau ada okey lagi, tapi kalau memang sesat, tersasar jauh, ustaz 15 tahun saya semayang tak ada wuduk, ni lagi jahanam. Saya ingat ambil wuduk ni sunat je, ingat yang wajibnya semayang, saya hanya semayang je, tak ambil wuduk, tu 15 tahun kena ganti. Tu tak boleh tu. Tu tak ada kompromi, sebab tak ada mazhab yang kata sah semayang tak ada wuduk. Tu tak ada mazhab. Selagi ada mazhab, ia boleh diterima. Lagi ada mazhab, tapi kena betul. Lepas ni janganlah pegang tangan lagi. Boleh pegang tapi berlapis. Jadi maka dengan sebab itu, nak kata pada kita, pentingnya kita ni buat ibadat dengan ilmu. Buat ibadat dengan ilmu. Apa yang kita dah tahu, cepat kita ubah. Melakukan ibadat dengan ilmu, supaya kita hidup tidak ada sia-sia kehidupan kita. Bukan saja di dalam urusan ibadat sembahyang, khususnya ibadat sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, termasuklah dalam kehidupan seharian kita. Jual beli. Orang perempuan ni banyak beli emas. Jual emas, beli emas. Keluar model baru, jual lagi. Beli pula model baru. Nampak loket baru pula, cantik pula, jual pula, beli pula.
Tak salah, tapi biar ada ilmu supaya tidak terjebak dengan riba. Kerana hukum trade in emas itu riba. Trade in ni riba. Sebab trade in barang ribawi, emas ni barang ribawi. Kita bagi kat kedai, saya nak trade in emas saya ni. Nampak macam bagus saya biasa buat lah. Tak, dia adalah barang ribawi, tak dia nak trade in. Dan tu nak buat macam mana ikut hukum yang sebetulnya jual. Ada proses jual. Baik, saya berapa nak tolak? Niat untuk jual. Dia kata yang ni kami ambil 3,000. Yang baru ni 5,000 harga. Okey, baik, saya jual dululah 3,000 ni. Ambil dulu. Okey, saya nak ambil yang baru 5,000. Barulah betul dia punya cara muamalat barang ribawi, iaitu emas. Dah kalau trade in, saya niat nak trade in ni, itu sudah terjebak dengan riba. Boleh semak balik hukum akad tentang emas. Ramai orang buat macam ni. Nak muslimat kita ni lah, muslimat pagi ni ramai kaya-kaya. Dia jual beli emas ni tiap-tiap minggu biasanya. Saya dia tanya toke-toke emas, saya kata emas ni untung kat mana, saya tanya. Adalah beberapa toke emas Hajah Nipah yang kita kenal. Saya duk tanya dia, jual beli emas untung kat mana, saya tanya. Nak kata orang beli sekilo 2 kilo tak ada, saya kata. Dia kata, ustaz, jual beli emas ni dia pantang tengok model baru, dia kata. Jadi kita reka jalan model-model baru, dia akan tukar. Model baru keluar, dia tukar. Model baru itu Allah Ta'ala kurniakan nafsu tu pada orang perempuan, tak ada pada orang lelaki. Betul, orang lelaki tengok gila ke apa bini aku ni, tiap-tiap bulan tukar emas. Dia tak, bukan gila sebab itu nafsu dia. Macam orang perempuan tengok lelaki dah, abang ni apa pun dia tukar sport rim. Pasal ni pula kereta tu saja dah ambil berapa ribu, gila ke abang ni? Itu nafsu dia. Jadi masing-masing gila masing-masing. Jadi nak kata dalam kita nak buat tu biar ada ilmu lah. Nak trade in barang lain tak ada masalah. Ni barang emas. Emas ni dia sensitif sikit. Dia sensitif sikit. Saya pernah tanya kalau guru yang di dalam urusan Allahumma salli ala Muhammad, di dalam urusan kadang-kadang orang yang toke emas ni dia tak ada ilmu lagi lah. Sebab tu dihukumkan siapa yang nak buat bisnes mesti kena ada ilmu. Ilmu agama. Termasuklah beli online. Baik, beli online emas. Saya pernah tanya seorang syekh, macam mana hukum beli online emas supaya kita terselamat. Sebab beli online lagi risiko. Kita tak nampak barang dan dia tak berlaku secara tunai. Sebab dia emas ni dia mesti yadan biyadin, mesti tangan ke tangan, berlaku secara tunai. Tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Macam kita tukar duit, kita tukar duit. Nak tukar duit, sebagai contoh lah, saya bagi contoh lah, rial kita pergi ke Mekah. Dekat Mekah ni kita adalah 1,000 rial kat tangan kita. Kita pun nak balik Malaysia. Jadi kita pun tawarlah kat kawan-kawan, siapa nak tukar 1,000 rial dengan saya ni sebelum saya balik Malaysia. Jadi kawan dia kata, saya lah nak tukar, cuma saya ambil dulu, nanti saya transfer. Esoklah saya transfer, saya ambil dulu. Itu tak boleh sebab ia duit. Ataupun saya transfer dulu, tak apalah, esok tak apa bagi kat saya, pun tak boleh sebab dia mesti berlaku transfer itu pada saat ambil duit. Dia transfer, okey saya dah transfer, tunjuk transfer, okey baik, duit tersebut kita ambil. Dia mesti berlaku tunai. Itu masuk tunai, tangan ke tangan, tak boleh tangguh. Dah pusat-pusat, itu hukum. Jadi maknanya itu hukum. Termasuklah emas tadi yang kita sebut tadi. Baik, kalau beli online nak buat yadan biyadin macam mana? Tangan ke tangan macam mana? Saya duduk dekat Bangi ni, kedai emas kat Kemaman. Jadi nak pergi jauh, nak beli juga, takut dan orang lain nak beli juga. Maka kata guru saya, boleh dengan kita wakilkan kepada orang kedai emas. Wakil, niat wakil. Saya wakilkan kepada dia, dan dia kena buat urusan jual beli itu sama dengan ahli kedai dia. Itu kalau dia reti lah. Dan kalau toke kedai emas pun sama-sama jahil juga. Tak ialah, suka sama suka lah. Reda sama reda lah. Bukan soal itu, ni soal hukum. Jadi kalau kita nak berhati-hati, kita kena gitu lah. Kita
Kita wakilkan pada siapa? Atau kalau kita ada orang kat sana boleh wakil, saya wakil kat awak ni untuk beli mahal, saya transfer duit. Jadi saya wakilkan. Ataupun kita wakil pada tuan kedai terus. Jadi kalau tuan kedai tu faham, reti, maka dia faham reti wakil tu. Jadi benda ni kita kena ubah. Nak ubah ni susah ni. Pasal apa? Pasal orang sudah beramal tanpa ilmu dengan begitu banyak, sehingga kalau kita nak beramal dengan ilmu ni jadi pelik. Jadi begitu dalam urusan ibadat kita, dalam urusan ibadat seharian kita, lagilah dia berhajat kepada ilmu. Karena ilmu yang mengangkat darjat seseorang. Ilmu bukan sahaja mengangkat darjat manusia, tetapi ilmu mengangkat darjat nilai binatang muslim. Anjing, baik kita pergi pada anjing. Anjing buruan, anjing yang digunakan untuk memburu. Anjing buruan untuk digunakan untuk yang dilatih untuk memburu. Ini anjing buruan. Anjing buruan, kalau di dalam agama kita, kalau anjing ni dia buru satu-satu binatang, maka kita sah, kita boleh makan binatang tersebut. Dia gigit, mari kat kita, kita pun tengok tu, kita sembelih. Kita sembelihkan, kita buang ke kawasan yang digigit. Maka binatang tersebut boleh dimakan. Tapi kalau anjing gila, anjing biasa-biasa ni, dia pergi kekah binatang yang sama, dia kekah anak kambing ke, dia bawa balik, yang tu haram dimakan. Sebab dia bukan ada ilmu buruan. Dia bukan, dia ni anjing saja, anjing biasa. Ini nak kata hukum yang berlainan atas seekor anjing. Anjing pun Allah angkat darjat hukum kerana ada ilmu buruan. Itu kalau anjing. Maknanya hukum pun dah berubah. Nak kata kalau binatang pun ada ilmu, sudah beza darjatnya. Bagaimana dengan manusia yang berilmu dengan tak ada ilmu, lagi berbeza darjat. Macam juga beruk lah. Kan ada beruk yang ada sekolah beruk. Ada sekolah beruk. Sekolah latih beruk jadi pandai. Kat Kelantan rasanya ada. Sekolah beruk. Jadi sekolah tu, dia tujuan dia latih beruk ni. Panjat pokok, cara ambil kelapa macam mana, kelapa muda isyarat dia macam mana, suruh ambil kelapa tua macam mana. Jadi dia ajar beruk ni, sehingga beruk ni lulus sekolah tersebut. Lepas masuk periksa apa sekali, okey, lulus masuk sekolah. Jadi harga dia dah jadi mahal dengan beruk yang tak ada ilmu. Harga dia jadi mahal. Pasal apa mahal? Beruk ni masuk sekolah, beruk lain tak masuk sekolah. Walaupun rupa sama beruk ni, sama hisap. Sama hisap. Bukanlah yang ni muka udur ke tak. Muka sama. Habis tu pasal apa? Yang ni mahal, yang beruk liar tak ada harga pun beruk liar. Beruk liar memang orang tak nak. Cari nahah bela beruk liar dengan token mampu. Beruk ni nak buat main, besar meja dia pun ada. Jadi beruk yang ada ni, dulu harga dia RM500 seekor. Kalau yang masuk sekolah. Sekarang ni mungkin dah RM1,000 lebih kot. Mungkin RM1,000 mencecah RM1,000 untuk beruk yang masuk sekolah. Tu baru masuk sekolah, tak masuk tahfiz lagi tu. Ada masuk tahfiz lagi mahal rasanya. Boleh ni 30 juzuk clear, boleh baca Quran. Yang tu lagi mahal lah. Jadi nak kata je, yang masuk sekolah pun ada beza dia. Jadi itu nilai dia pun dah jadi lain. Pasal apa? Pasal tu macam kucing juga. Kucing yang ada ilmu berak dalam jamban. Orang suka kucing dia tahu. Kucing ni kita dah latih dah, dia berak dalam jamban. Dia kalau dia tak akan berak merata. Tu yang harga dia mahal sikit. Kucing ni selalu kecil merata, berak merata. Tu murah sikit. Maknanya ilmu itu mengangkat darjat nilai binatang. Nilai dia pun dah jadi lain lah. Sebab kerana ilmu. Macam orang jual burung kakak tua, yang pandai bercakap, harga dia lain. Burung tiung, yang pandai bercakap, yang orang dah asah lidah dia, yang orang dah ajak dia, ajuk dia bercakap, dia memang dia boleh bercakap. Bila dia ajar burung ni boleh bercakap, clear dia bercakap. Kalau tuan dia tu ajar baca Quran, memang burung tu baca Quran. Ajar baca Fatihah, memang burung tu baca Fatihah. Jadi maknanya burung yang macam ni, harga dia dah lain. Tapi kalau burung yang memang tak boleh bercakap apa ni, itu tak, harga dia pun dah kurang sikit. Jadi begitulah ilmu ni dia mengangkat, apatah lagi di dalam ibadah. Semayang yang kita buat tanpa ilmu dengan semayang yang dibuat dengan ilmu.
Semayang yang kita baca Fatihah, yang Fatihah yang kita baca itu disahkan oleh guru Quran kita. Ni bacaan ni dah sah dah, betul dah ni. Dengan kita semayang bacaan tersebut, kita yang syok sendiri bacaan kita tu betul. Jadi maka dengan sebab itu penting kita mengaji, supaya ibadat kita tidak menjadi sia-sia. Apatah lagi di dalam semayang kita, wuduk kita. Sebab tu kena buat balik bengkel klinik Fatihah. Bahasa ada tempat dia buat klinik Fatihah. Nak perbaiki Fatihah. Klinik solat nak perbaiki. Sebab klinik-klinik ni nak merawat balik apa kecacatan kita. Nak ubah balik kecacatan kita dalam ibadat. Ataupun lebih umum lagi, klinik ibadat siri satu. Buat bawah anjuran muslimat. Kita buat klinik ibadat siri satu ni, kita fokus kepada taharah dulu. Taharah ni kita fokus dulu kepada apa benda, wuduk dahulu. Baik hari ni kita buat teori, kena buat amali dan disahkan oleh ustaz yang mengetahui. Betul kata wuduk kita ni. Sebab ada orang tua wuduk dia pakai cucu air macam tu je. Gosok tak tahu, rata tak rata pun tak tahu. Kuku dalam panjang sedeput. Tak tahu masuk rata air ke tak tahu. Itulah wuduk yang digunakan untuk semayang 5 waktu sehari, dan semayang itu akan dipersembah di hadapan Allah Ta'ala. Bayangkan. Jadi maka dengan sebab itu ibadat yang dibuat dalam keadaan sia-sia. Pasal apa? Wuduk dia tak sempurna. Jadi maka dengan sebab itu, kemudian klinik siri kedua, buat klinik ibadat siri kedua, fokus kepada praktikal solat. Buatlah. Kan kita dah buat dah bila 10 tahun yang lalu dah buat dah kan. 10 tahun yang lepas dah buat. Tapi ni kita nak ibadat yang dipersembah di hadapan Allah Ta'ala. Quran yang kita baca ni nak dipersembah di hadapan Allah Ta'ala. Betul itulah. Bila mana, sebab tu kalau kita perasan tiap-tiap kali masjid, ada masjid yang ambil peringatan tiap kali nak masuk Ramadan, sebulan nak masuk Ramadan, mesti buat daurah Ramadan. Tujuan apa? Nak beki ni, takut puasa ni tak sempurna. Bila nak masuk korban, maka dibuat daurah sembelihan. Supaya apa? Orang yang sembelih ada ilmu. Kalau tak, nanti jadi macam dalam video itu yang viral, lembu sembelih dalam keadaan tak menggelepar, darah tak memancut. Itu tanda-tanda binatang itu sudah mati. Dan binatang itu menjadi bangkai. Jadi sebab itu orang yang nak sembelih pun kena ada ilmu. Orang yang nak buat terlibat dengan korban, dia mesti kena ada ilmu. Begitulah juga apabila kita nak buat di dalam ibadat-ibadat yang termasuk taubat itu sendiri pun mesti kena ada ilmu. Kerana syarat terima taubat itu mesti dengan ilmu. Ada rukun-rukun taubat. Taubat pun ada rukun dia. Orang faham taubat ni mandi taubat. Orang faham taubat solat sunat taubat. Itu orang faham taubat. Tapi orang tak faham rukun taubat. Tanpa rukun taubat, semayang sunat taubat 100 rakaat, Allah tak terima taubat kita. Tanpa rukun taubat, kita mandi taubat 1000 kali mandi taubat setiap hari, Allah tak terima taubat kita. Sebab taubat itu ada rukun taubat yang kita dah sebut sebelum ni. Rukun taubat pertama apa dia? Wajib tinggal dosa kita. Kita kalau semayang sunat taubat, dosa tak tinggal, Allah tak terima taubat kita. Itu maksud dia. Jadi wajib rukun pertama, dosa tersebut kamu kena tinggal. Dosa apa? Dosa mengumpat. Mengumpat semua kena tinggal. Sambil-sambil sunat taubat, esok sama mengumpat pula. Siri membawang yang kedua. Tak boleh. Makna mesti kamu, keinsafan kamu, mesti kamu kena ada rukun dia. Rukun dia apa? Kamu kena tinggal dosa tersebut. Kemudian yang kedua, mesti kerana Allah. Tinggal kerana Allah, bukan kerana orang. Bukan kerana tua dah Ustaz, malu nak buat dosa ni. Sebab tua, bukan. Kerana Allah. Kerana orang yang menutup aurat kerana Allah, insya-Allah Allah ampun dosanya yang dia tak tutup. Tapi kalau dia menutup aurat kerana tua. Pasal apa pakai tudung? Nak datang kuliah, dah tua dah Ustaz, malu dah. Malu kat orang. Maka dosa dia yang lalu dengan Allah, Allah Ta'ala takkan ampun. Sebab dia bukan buat kerana Allah. Yang ketiga pula, azam tak nak ulang balik dosa tersebut. Yang keempat, rukun yang kata Imam Nawawi, bersangkutan dengan makhluk, kena selesai dengan makhluk. Jadi maka sebab itu, nak taubat pun ada rukun taubat. Jadi itulah dia dinamakan ibadat. Dengan ilmu akan menjadikan ibadat itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dalam kehidupan kita semua didasari dengan ilmu.
nak buat apa dengan ilmu. Kita nak pakai braces mesti kena ada ilmu. Tujuan apa kita perbetulkan diri kita? Betulkan gigi. Sekarang orang pakai gigi, pendakap gigi. Kalau tujuan kecantikan, haram. Gigi dah elok, cuma tak jarang sikit, nak suruh jarang sikit je, nak suruh nampak cantik. Gigi dah elok dah, bukan jongang sampai keluar gigi. Maka tujuan untuk kecantikan dilaknat oleh Allah. Tapi kalau tujuan kita pakai braces ni sebab kita dah tutup bibir ustaz, tetapi gigi masih lempak kat luar lagi. Betul-betul. Gigi dia keluar. Jadi dia marah. Dia kata saya marah suami pun suami ingat saya ketawa. Jadi terpaksalah saya buat pendakat gigi. Maka buat macam tu, gigi jongang macam tu ditarik dengan untuk rawatan. Rawatan tak ada masalah. Yang tak boleh, yang kita nak mencantikkan lagi. Contohlah gigi tu dah, gigi jarang okey je, tak ada masalah. Tapi nak rapat sikit, biar nak suruh lagi nampak cantik kekal, maka itu tidak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau sumbing, mulut sumbing, rawatan. Kita buat pembedahan kadang rawatan. Rawatan mulut sumbing, tak ada masalah. Ataupun gigi kita ni ada sedikit rosak, menyebabkan kita baca. Rosak lain, rosak kita repair, maknanya kita rawatan. Ataupun gigi kita ni ada yang ke belakang sikit, menyebabkan nak baca Quran pun tak tepat bacaan. Jadi kita nak betulkan gigi kerana nak betul dapat bacaan Quran yang bagus, mudah nak baca Quran pun boleh, tak ada masalah. Kerana itu dalam konteks rawatan. Yang tak boleh ni yang kekal. Apa sahaja pembedahan yang kekal, termasuklah cukur bulu kening, haram. Cukup bulu kening, dia pun buat bulu kening palsu. Sekarang ni dah ada jual pula dalam Shopee pula, apa ni, kertas. Tak tempel. Tak macam tahu je. Tahu, cuma bukan aku yang belilah. Dia siap ada ni, boleh lorek ni. Letak ni, nak lorek, nak macam mana? Tapal. Ni tak boleh. Tak tahu. Saya pun orang beritahu. Jadi begitulah kehidupannya. Tak boleh nak betulkan. Dengan maaf saya sebut. Supaya kita tahu. Contoh payudara. Baik, payudara yang contoh tiba-tiba kita aksiden. Satu payudara kita cacat. Nak betulkan balik supaya betul, itu rawatan. Tapi kalau payudara yang kecil nak besarkan, maka itu sudah jatuh haram. Letak implan, buat ni nak suruh, ataupun bibir nak suruh lagi besar lagi, tak cukup besar bibir yang ada, nak suruh nampak seksi lagi, maka itu haram, bersifat kekal, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu jangan buat. Jadi maka dengan hidung nak suruh mancung lagi, lain kalau hidung saya ustaz besar sangat, mudah masuk habuk, contoh nak kecilkan sikit. Selalu kalau bawa motor ada binatang masuk dalam ni nak sebut cepat faham sikit lah. Jadi paksa bedah nak kecilkan supaya nampak normal sikit ustaz. Normal sikit, macam tu tak ada masalah untuk rawatan. Jadi maka rawatan tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kan, adapun kalau kecantikan yang melibatkan sementara, tak ada masalah. Alat soleh itu sementara, pakai soleh-soleh hari ni. Kalau gemuk nak kurus. Gemuk nak kurus tu apa? Kalau maksudnya buat kalau untuk maknanya untuk ringan badan, kesihatan, gemuk yang menyebabkan orang kata yang boleh jatuh sakit, itu tak ada masalah. Mana kita nak untuk kesihatan. Sebab tu apapun niat untuk sihat. Niat untuk sihat dan niat untuk beribadat. Yang penting niat untuk beribadat. Tapi kalau untuk kosmetik, yang tu kosmetik. Tapi kalau kosmetik yang tidak kekal, itu tak jadi masalah. Contoh alat makeup. Alat makeup bukanlah setahun tak hilang. Esok hari ni pagi ni pakai, balik nanti hilang, nanti malam pakai pula, esok pakai pula. Itu sementara. Jadi maka dengan sebab itu, semua itu dalam kehidupan kita ni berhajat pada ilmu. Barulah Allah Ta'ala redha terhadap kehidupan kita. Barulah setiap ibadat yang kita buat itu maka tidak menjadi sia-sia, dan kehidupan kita ini tidak akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena satu saat kita akan balik dengan amalan itu.
Kita akan balik dengan dosa kita. Kita akan balik dengan ibadat kita. Dan kita akan balik dengan apa yang kita hidup di atas dunia ini. Ini semua yang akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Takut di hadapan Allah kita berkata, wahai si bodoh, dikatakan kepada orang yang menyesal, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru datang dari pasar? Aku beri peluang kamu puluhan tahun untuk belajar perbaiki ibadat, tapi kamu tak guna peluang tersebut. Ada kuliah duha tapi rumah kamu tak hadir. Duduk dalam grup WhatsApp, diberitahu pengajian sekian-sekian, kamu tetap tak hadir juga. Kamu tahu, kamu ni banyak tak tahu, tapi kamu tidak menghilangkan kejahilan. Semua ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Nasihat yang ke-8 akan datang, kita masuk nasihat yang ke-9. Tinggikan cita-cita dan lawanlah nafsumu dan berbuatlah bekalan untuk akhirat. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Sambil Tuhan ada peluang hari ini, bulan ni saya selalu buka peluang siapa-siapa yang dapat tajaan untuk anak pelajar saya seorang ni yang akan berangkat pergi ke Yaman bulan ni, dalam 17 hari bulan, 18 hari bulan macam itulah dia akan berangkat pergi ke Yaman. Dia ni pelajar miskin, keluarga miskin. Kalau dulu saya pernah cerita pelajar saya yang pergi ke Yaman dalam keadaan mak dia sakit dan dia memang niat nak belajar, mak dia meninggal dunia, dia pun tak balik dengan niat nak belajar. Sekarang ni dia balik kerana urusan keluarga, terpaksa balik dan dia nak sambung lagi pengajian dia dan dia memerlukan kos. Maka saya sebut pada dia, tak apa, kos tu saya tolong cari. Maka dia mengajilah, saya kata mengajilah. Jadi dia ni pelajar miskin. Sekarang ni ada dekat Malaysia, ada dekat Terengganu, dia budak Terengganu. Jadi dia nak sambung lagi bukan dalam 6-7 tahun lagi. Jadi kita support lah. Kita tak nak putuskan semangat dia. Kita kata tak apa, soal duit dia jangan bimbang. Jadi untuk duit tiket, duit visa, duit belanja dia dan juga duit dia bayar sewa, saya kata tu jangan fikir. Yang penting kalau nak belajar pergi, saya kata. Jadi kita dah buka-buka, kita dah berjaya kumpul dalam RM4,000 untuk dia punya pengajian ni. Jadi ada lebih kurang dalam bila 16,000 lagi dia nak pakai. Dia nak pakai. Jadi maka sebab tu siapa-siapa yang berhajat nak bagi niat zakat pun boleh, tak ada masalah. Boleh niat zakat kerana dia ni pun urusan fi sabilillah. Moga-moga kalau ada RM1 yang kita taja dia, balik nanti dia jadi ustaz, dia mengajar ilmu agama, orang faham agama sebab kerana dia yang ajar, kita menumpang saham pahala yang sama. Itulah. Jadi siapa-siapa yang nak bagi untuk bulan ni, saya akan buat kutipan hari ni pun adalah untuk beliau sahaja, insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal